Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam kepada 36 penerima bersempena Hari Keputeraan Baginda ke-78. Majlis berlangsung kemarin di Balai Singgasana Indra Kencana, Istana Nurul Iman. Berangkat sama Paduka Anak Anda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Sampai kebetulan hari kebetulan Jemaah Tuan Patik siap sedia untuk dimakan. Patik belum telah berkenan untuk Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menggunakan darjah sedia negara Brunei yang amat bahagia darjah keempat PSB kepada 30 penerima terdiri daripada pegawai pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Jabatan Perdana Menteri. Penggunaan bintang-bintang kebesaran ini akan menjadi pemangkin dan pemacu semangat para penerima untuk terus menabur bakti kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia serta Kerajaan Baginda. Abdullah Padiran, Dayang Hajah Maridah binti Haji Haris, Sementara itu, 6 penerima dikurniakan darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei yang amat bersinar darjah kelima PUB terdiri daripada pegawai dari Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Hajah Nurimah binti Haji Abdul Hamid, Dayang Hajah Rusidah binti Haji Talib dan Dayang Hajah Nurasnida binti Haji Ramli. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid Mufti Kerajaan. Turut hadir pengiran-pengiran Kshatriya, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat, Timbalan-Timbalan Menteri, Pengiran-Pengiran Peranakan, Pehin-Pehin Mantri, Mantri-Mantri Hulu Balang, Duta-Duta, Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Tinggi, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan Ketua-Ketua Kerajaan. Allah dan berkedawat Tuan Patik, majlis telah tamat disempurnakan. Patik menjunjung titah perkenan untuk menutup majlis. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Pro-Chancellor Universiti Brunei Darussalam UBD kemarin berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo UBD. Dengan tema, Kemampanan Pesta Konvo diadakan di Perpustakaan UBD. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Duli Yang Teramat Mulia berkenan merasmikan Pesta Konvo UBD dan melancarkan Pelan Induk Kemampanan UBD. والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أنت الحظ بعين. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sukacita merasmikan pembukaan Pesta Konvo Universiti Brunei Darussalam
2024 dan seterusnya melancarkan UBD Sustainability Master Plan. Visi UBD melalui Plan Induk Kelestarian sejajar dengan Wawasan Brunei 2035. Plan tersebut komited untuk menyatupadukan kemampanan merentas semua aktiviti universiti. Macam dihaskan untuk making or others. This project focusing on another one and from the Dermaga side. Typically, engineering students Pameran penjana kuasa sifar pelepasan gas rumah hijau antara lain mengetengahkan teknologi yang menyokong amalan-amalan mampan. Diadakan selama sebulan, Pesta Konvo bersempena dengan Majlis Convocation ke-36 UBD yang dijadualkan pada 12 Ogos ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam baru-baru ini berkenan berangkat menyaksikan perlawanan renang di Paris La Defense Arena. Semasa keberangkatan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia berkesempatan berjumpa dengan atlet-atlet dan memberikan kata-kata semangat untuk meneruskan latihan serta memberikan prestasi yang terbaik di kejohanan-kejohanan yang akan datang. Dalam kesempatan yang sama, Duli Yang Teramat Mulia berkenan memberikan sabda nasihat untuk terus fokus dalam latihan masing-masing memandangkan umur mereka yang masih muda. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berangkat bersama rombongan Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam ke undangan High Tea Reception Olympic Council of Asia di Hyatt Regency Etoile Paris. Turut hadir dan Hajah Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, Chef de Mission Negara Brunei Darussalam serta pegawai urus dia. Duli Yang Teramat Mulia berkenan bergambar bersama-sama dengan Tuan Yang Terutama Sheikh Jawan bin Hamad Al Thani, President of the Qatar Olympic Committee dan Princess Sarah binti Faisal, Jordan Chef de Mission. Para penerima yang dikurniakan bintang kebesaran negara Brunei Darussalam menzahirkan rasa kesyukuran dan kegembiraan. Justru pengurniaan tersebut tentunya amat bermakna sebagai penghargaan atas jasa bakti mereka kepada Raja, Kerajaan dan tugasan yang telah diamanahkan. Lebih berusaha dengan gigih, komited terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan dari masa ke semasa. Ianya akan dijadikan sebagai satu ristaan sepanjang hayat saya selama saya menjalankan tugas di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Akan dapat terus menjalankan tugas dengan ikhlas, jujur, lagi amanah dan taat kepada Raja, Agama dan Negara. Sangat-sangat gembira dan bersyukur atas limpah kurnia ya ke bawah Duli. Kami merasa banggalah, bersyukurlah atas kurniaan kepada Duli ini. Semangat untuk bekerja dan lebih baik seterusnya. Menjunjung kasih kehadapan majlis ke bawah Duli, Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Isu-isu berkepentingan dan menjadi keprihatinan bersama antara disentuh semasa yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan berpisahan daripada ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam.
Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Siti Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Seri Haji Muhammad Taib menerima kunjungan hormat Tuan Yang Terutama Major Jeneral Bersara Farhad Abbas Sani, Pesuruhjaya Tinggi Republik Islam Pakistan, Tuan Yang Terutama Bernard Reynold Faber, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis, dan Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh. Semasa kunjungan hormat, Yang Berhormat merakamkan ucapan penghargaan terhadap segala usaha yang telah dilaksanakan oleh ketua-ketua perwakilan tersebut di sepanjang tempoh perkhidmatan mereka di negara Brunei Darussalam dalam mengekalkan dan memperkukuhkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dengan negara masing-masing, terutama sekali dalam konteks hubungan antara rakyat. Turut diadakan perbincangan yang menyentuh isu-isu berkepentingan dan menjadi keprihatinan bersama. Sempena Hari Ulang Tahun Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78, Jabatan Penerangan kemarin menganjurkan program Semarak Hari Keputeraan. Program berlangsung di bangunan Dewan Majlis, Jabatan Majlis, Majlis Mesyuarat. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dalam ucapan alu-aluannya, Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Haji Awang Amzah, pemangku pengarah penerangan antara lain menyatakan Jabatan Penerangan akan sentiasa mendukung apa jua inisiatif dan dasar kerajaan untuk merealisasikan agenda-agenda pembangunan negara, terutamanya dalam mencapai wawasan Brunei 2035. Program diisikan dengan forum ilmiah bertajuk Raja Kita Prihatin dan Berwibawa, Nikmat Kurnia Allah untuk Negara. Menikmati, alhamdulillah, ini janji Allah. Untuk mempertingkatkan disiplin ilmu tarannum Al-Quran dan mutu pembacaan Al-Quran para qari dan qari'ah negara ini, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS mengunggahkan kursus tarannum Al-Quran peringkat lanjutan Siri 1 2024. Kursus diadakan selama 5 hari itu berlangsung di salah sebuah hotel di Bandar Seri Begawan. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Pemangku Menteri Hal Ehwal Agama. 19 peserta mengikuti kursus termasuk 9 qari'ah terdiri daripada kalangan peserta musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan 2024. Acara juga diselipkan dengan tayangan klip video persembahan tarannum bil Quran. Dengan tema Strengthening ASEAN Public Sector Fit for the Future, negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN Cooperation on Civil Service Matters ASCSM bagi tahun 2023 hingga 2024 menjadi tuan rumah bagi mesyuarat SCCSM ke-22 dan SCCSM Plus 3. Diadakan selama 3 hari, mesyuarat berlangsung sehingga 7 Ogos ini di salah sebuah hotel di Jerudong. Sesi plenary mesyuarat pegawai-pegawai kanan dipengerusikan oleh Dr. Nur Farizal bin Osman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam selaku Pegawai Kanan SCCSM Negara Brunei Darussalam. Pada sebelah pagi, mesyuarat SOM SCCSM kali ke-22 dihadiri oleh para pegawai kanan dari sektor perkhidmatan awam negara-negara anggota ASEAN. Status perkembangan terkini pelaksanaan pelan kerja SCCSM dan SCCSM Plus 3 tahun 2021 hingga 2025 serta strategi dibentangkan oleh negara Brunei Darussalam. Sementara itu, pada sebelah petang diadakan mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN Cooperation on Civil Service Matters SOM SCCSM Plus 3 iaitu Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea kali ke-7. Turut hadir selaku pemerhati mesyuarat delegasi dari Republik Demokratik Timor Leste. Pada mesyuarat ini, Kemboja selaku pengerusi SCCSM ke-23 membentangkan tema dan aktiviti yang dirancang. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan Kerjasama Pelancongan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menganjurkan program latihan eksekutif serantau pelancongan PBB mengenai pelancongan untuk pembangunan luar bandar di Asia dan Pasifik, pendekatan praktikal untuk strategi dan pembangunan produk. Diadakan sehingga hari ini, program latihan menghimpunkan lebih 30 peserta dari rantau Asia dan Pasifik, termasuk pihak berkepentingan tempatan daripada pihak kerajaan, sektor swasta, institusi pengajian tinggi, penyedia perkhidmatan pelancongan dan komuniti tempatan. Dalam ucapan alu-aluannya, Dayang Selina binti Saleh, Pemangku Pengarah Jabatan Kemajuan Pelancongan,
antara lain menggariskan program latihan seumpamanya menggambarkan komitmen negara bersama pelancongan PBB untuk memajukan pembangunan pelancongan luar bandar merentasi rantau Asia dan Pasifik. In collaboration with the Ministry of Primary Resources, Islamic culture and its impact on. So we believe that out of this executive training program, our tourism leader can equip to create and manage and measure the effective strategy on tourism, particularly on the rural tourism development. Semua syarikat perusahaan dan perniagaan diingatkan untuk segera melengkapkan dan mengembalikan borang banci ekonomi perusahaan BEP 2024 sebelum tempoh berakhir pada 31 Ogos 2024. Peringatan tersebut dibuat oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Bagi syarikat perusahaan dan perniagaan yang belum menerima borang BEP 2024 dinasihatkan untuk menghubungi JPES dengan segera pada waktu bekerja atau memuat turun borang dari laman sesawang JPES. JPES menyeru kepada semua perusahaan atau perniagaan untuk memberikan kerjasama bagi memastikan BEP 2024 berjalan dengan lancar. Bagi maklumat lanjut, hubungi talian dan email tertera. Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia disambut pada setiap bulan Ogos tahun ini. Tema sambutan merapatkan jurang sokongan penyusuan susu ibu untuk semua. Sehubungan itu, Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait mengadakan sambutan tersebut yang antaranya bertujuan memberi tumpuan kepada kelangsungan hidup, kesihatan dan kesejahteraan. Sambutan turut diisi dengan mini pameran yang diadakan sehingga Khamis 8 Ogos dari pukul 9 pagi hingga 4 petang. Jalan Paya Pancur, Jalan Bukit Bintagor dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tanah tinggi. Gangguan disebabkan oleh kerja-kerja penyucian tangki B hijau. Kerja-kerja akan dilaksanakan bermula Khamis 8 Ogos pukul 9 pagi sehingga kerja-kerja selesai dilaksanakan. Bagi bekalan air, hubungi talian Darussalam 123. Sukan. Kedutaan Republik di Korea di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam menganjurkan kejohanan Taekwondo Brunei Darussalam Piala Duta Korea kali keempat. Kejohanan berlangsung di Pusat Belia Bandar Sri Begawan. Kejohanan dirasmikan oleh Awang Haji Muhammad Rosfazila bin Haji Yusli, pemangku pengarah belia dan sukan. Kejohanan disertai oleh 185 orang terdiri dari 9 buah kelab dari negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Juga hadir Tuan Yang Terutama Kim Song Yun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam. Kejohanan diadakan antara lain bagi memperingati 40 tahun hubungan diplomatik antara Republik Korea dan negara Brunei Darussalam.